Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil imani bihi wa syarafil islami lah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil khatimi rahmati wa ba'du. Apa khabar semua? Selamat Raya. Boleh dengar dengan jelas no? Boleh Ustaz. Boleh ya? Okey, hari ini sebelum kita mula al-imanu bi yaumil qiyamah. Ada tak buku depan kamu beserta dengan catatan? Pen ataupun pensel? Ada tak kat depan? Ke buka semata-mata je? Ada Ustaz. Ada? Okey. Berapa orang masuk? Baru 9 orang. Sambil-sambil tu kamu keluarlah kawan-kawan suruh masuk. Ustaz suruh masuk 5 minit. Lebih awal. Okay, al-imanu biyaumil qiyamah. Kita hanya merujuk pada teks sebab Ustaz nak cerita panjang, akan mengambil masa yang panjang. Ta'rif hari kiamat tu bila? Yaumul qiyamah yabda'u min waqtil hasyri ila ma la yatanahu. Ila ma yatanaha ala sahih. Bila hari kiamat bermula? Bermula daripada hari perhimpunan. Kita kata kita berkumpul di padang mahsyar, hari perhimpunan, sampai tak ada dia punya kesudahan. Itu menurut riwayat yang sahih. Itu hari kiamat, definisi hari kiamat. Mula daripada tempat kita berkumpul di padang mahsyar sehinggalah tak ada kesudahan. Itu maksudnya hari kiamat. Waqila dikatakan, qila ni maksudnya pandangannya lemah. Ila an yadkhula ahlul jannatu ila an yadkhula ahlul jannati al jannata wa ahlun nari nara. Ataupun satu lagi pandangan yang lemah, dia kata apa? Sehingga masuk ahli syurga ke dalam syurga dan masuk ahli neraka ke dalam neraka. Wa sumiya biyaumil qiyamah liqiyamin nasi fihi min quburihim wa qiyamihim baina yaday khaliqihim wa qiyamil hujjati lahum aw alaihim. Boleh faham tak teks ni? Rasanya senang je ayat dia. Sebab apa dinamakan sebagai hari kiamat? Boleh faham tak? Ada orang ke tak ada ni? Ada Ustaz, ada. Boleh faham tak? Boleh. Apa dia maksud dia? Ni, wasumiya biyaumil qiyamah liqiyamin nasi fihi min kuburihim wa qiyamihim baina yaday khaliqihim. Apa maksud dia ni? Jangan buang masa. Cuba sebut seorang. Nurul Hidayah. Apa maksud dia? Lambat. Dan dinamakan hari kiamat sebab manusia bangun daripada kubur. Di qiyamin nasi fihi, manusia bangun padanya. Dibangkitkanlah min kuburihim, daripada kubur. Wa qiyamihim baina yaday khaliqihim, sebab disebabkan juga manusia berdiri di mana? Di sisi Tuhan mereka. Wa qiyamil hujjati lahum aw alaihim. Waktu tu manusia berdiri, dia akan berhujah, sama ada dia menjadi hujah kepada mereka ataupun hujah tu akan bagi azab balik dekat mereka. Fal imanu bi yaumil qiyamah wa ma fihi min ba'thin wa hisabin wa thawabin wa iqabin ruknun min arkanil iman. Beriman dengan hari kiamat ni adalah salah satu daripada rukun iman. Okey, wa juz'un min ajza'il aqidati salimah,
Maksudnya satu juzuk, satu bahagian daripada bahagian-bahagian akidah yang sejahtera. Bi anna hadhil hayata ad-dunya bima fiha wa biman fiha satantahi fil waqti alladhi yuridu Allah. Okey. Kita percaya yang dunia ni dia akan berakhir pada waktu yang Allah Ta'ala nak. Tak tahu bila. Boleh jadi esok, boleh jadi lusa, boleh jadi bila-bila saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa taliha hayatul ukhra hiyal hayatul baqiyah ad-daimah. Dan bila dunia ni hancur, yang akan datang pula adalah kehidupan yang lain, iaitu kehidupan yang kekal selama-lamanya, iaitulah hari kiamat. Hari akhirat. Kita sebut juga hari akhirat. Dia ada banyak nama. Dunia ni tak kekal. Ini peperangan antara Israel dengan Palestin dengan rancak ni. Ramai yang kata kalau Israel kalah, Islam menang, tak lama dah dunia ni. Okey? Qala Allah Ta'ala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'iba." Dia kata apa? Allah SWT berfirman, tidaklah dunia ini melainkan lahwun wa la'ib, satu permainan saja dan keseronokan. Dunia ni sementara saja. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Ni negeri akhirat adalah hayawan. Ni maksud apa? Hayah, kehidupan. Negeri akhirat adalah kehidupan yang betul-betul kehidupan. Lau kanu ya'lamun. Kalau kata manusia tahu. Tapi kita duduk ligan dunia. Sebab apa? Macam-macam ada kat dunia. Okey. Tengok sikit sebelah tepi tu. As-sababu fi ikhfa'i waqti qiyami sa'ati 'anil nas. Sebab Allah Ta'ala sembunyikan hari kebangkitan ataupun hari kiamat daripada manusia ni sebab apa? Likai yakunu daiman ala hadrin, supaya mereka berkekalan, berwaspada. Fayakunu ad'a lit ta'ah wa azjar 'anil ma'siyah. Maka depa ni sentiasa terdetik dekat hati ni nak melakukan ketaatan dan berjaga-jaga daripada melakukan maksiat. Itu antara hikmah Allah Ta'ala sembunyikan hari kiamat dekat manusia. Fa'innahu mata alimahal mukallafu. Kalau manusia tahu, kalau manusia, ni mukallaf, kalau mukallaf, dia tahu bila ni. Rubbama taqasara 'anit taubah wa akharaha. Kalau manusia tahu hari kiamat, lambat lagi, nescaya apa? Boleh jadi taqasara 'anit taubah. Dia lalai daripada taubat dan dia mengakhirkan taubat. Sebab apa? Dia dah tahu dah tarikh bila nak mai kiamat. Dia buat dosa dulu, dekat-dekat nak kiamat, baru dia bertaubat. Tengok firman Allah Ta'ala, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya Nabi SAW tentang hari kiamat. Qul innama ilmuha 'indallah. Katakanlah dekat depa ni, waktu dia hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia ni tak tahu bahawa hari kiamat tu dekat sangat. Tapi kita duk rasa lambat lagi. Tengok tanda-tanda yang pertama. Dia ada tanda kecil dan juga tanda besar. Disebut di sini, ba'dul alamati sughra. Yang ni tanda-tanda besar. Yang ni tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil dia apa? Bi'athatur Rasul sallallahu alaihi wasallam allati hiya khitamur risalat as-samawiyah. Kebangkitan ataupun Nabi diutuskan. Dan Nabi adalah penutup segala Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tanda kecil lah. Nabi pun habaq. Bu'is tu kehatai ni Nabi buat isyarat.
Aku dibangkitkan antara dua jari ni je. Ni aku ni kiamat. Maksud kata nak abad dekat lah. Dekat sangat. Kemudian wafatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kematian ataupun kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi wafat, kiamat ni sangat dekat dah. Cuma kita je duk rasa lama. Seterusnya apa dia? Wiladatul amati rabbataha. Apa maksud dia? Ibu melahirkan tuannya. Banyak tafsiran lah. Antaranya yang mengatakan anak derhaka. Sepatutnya anak tu dia kena taati ibu. Tapi seolah-olah ibu tu dia melahirkan tuan bagi dia. Dia nak kena taat kepada anak. Seterusnya, qillatul ilmin nafi'i bimautil ulama. Ilmu dah berkurang, dah jadi sikit. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat macam mana? Ilmu agama. Disebabkan apa? Mautil ulama. Disebabkan kematian para ulama. Sehari demi sehari, seorang pi. Kalau orang biasa tak apa, ni ulama. Yang mana kita harap sangat doa-doa mereka ni. Kan ulama kita dah abang kan? Daripada abang dah. Di Malaysia ni, kalau ikut tanda-tanda kiamat, tanda-tanda berlakunya bala, tanda-tanda berlakunya bala ada 15. Semua cukup dah. Layak dah Malaysia ni ditimpa dengan bala. Tapi sebab apa? Sebab ada ulama yang mendoakan. Ada saja mereka, bumi tersebut jadi berkat. Mereka ni lah yang menyelamatkan kita daripada kena bala. Ini tanda-tanda besar. Dan dia tak mengikut turutan. Mula-mula dia sebut khurujud dabbah allati tukallimun nas. Keluarnya dabbah. Satu binatang yang melata yang boleh berbicara dengan manusia. Yang kedua dia, tulu'u syamsi min maghribiha. Terbitnya matahari di sebelah barat. Yang ketiga, khurujul masih ad-dajjal. Keluarnya Dajjal. Yang keempat, nuzulu Isa alaihi salam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kalau ikut turutan ni, yang 10 tanda besar kiamat, mula-mula apa dia? Kalau antara yang 4 ni lah. Antara yang 4 ni, Dajjal dulu. Khurujul Masih Dajjal. Dajjal ni ada tak lagi? Ada dah. Ustaz tak mau cerita panjang pasal Dajjal ni. Kalau ada masa nanti kita cerita bab khusus tentang kiamat. Tanda-tanda besar kiamat yang 10 tu. Mengikut turutan. Ikut turutan tu bukannya mesti. Dia adalah ijtihad para ulama. Ulama berijtihad. Turutan nombor 1 macam ni. Nombor 2 macam ni. Nombor 3 macam ni. Berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan dalil-dalil daripada nas. Lalu ulama buat konklusi, buat kesimpulan, nombor 1 apa dia, nombor 2 apa dia, nombor 3 apa dia, sampai yang ke-10. Kalau ikut turutan di sini, nombor 1 Dajjal dululah. Dajjal ni ada tak lagi? Ada dah. Antara orang yang umur panjang, 5 yang umur panjang antaranya Dajjal lah. Lepas tu jin. Lagi benda lagi. Nabi Isa alaihissalam. Semua umur panjang tu. Ya'jud Ma'jud. Umur panjang. Berapa tahun umur mereka? Ribuan tahun. Kalau macam Nabi Isa alaihissalam sampai sekarang lah 2021 tahun. Lama tak? Lama. Dajjal ni kamu bisa dengar kan? Sebuah kisah di sebuah pulau. Sengat tak? Seorang sahabat Nabi yang nama dia Tamim Ad-Dari. Dia pergi merantau dekat sebuah pulau bersama dengan anak-anak kapal yang lain. Lepas tu dia terdampar di pulau. Sebab apa? Sebab ombak kuat. Mereka tak boleh nak meneruskan perjalanan. Jadi kena singgah satu pulau. Sampai satu pulau tu, mereka ternampak satu makhluk yang luar biasa. Yang mereka tak pernah tengok makhluk tu. Bisa dengar tak cerita tu? Pernah.
Pernah lah. Dia dirantai. Pernah Ustaz. Pernah ha? Kalau pernah tak perlu Ustaz sambung lah. Ustaz, setiap tahun ulama tak bertambah ke? Ha? Setiap tahun ulama tak bertambah ke? Ulama tak bertambah. Hmm. Nak jadi macam dengan ulama yang dulu-dulu ni payah lah. Alim ada. Tapi ulama, orang alim, orang yang orang kata tahap kefakihan dia tu tahap biasa tu ada. Cuma nak sampai darjat, sampai ke mujtahid, tak ada dah lah. Kita tengok. Kalau kita nak banding dengan zaman kita lah. Imam Syafi'i dengan ulama' yang ada pada zaman lah. Dr. Yusuf Qardawi, Dr. Ali Jum'ah, Dr. Syekh Ali Al-Qaradari. Boleh lawan tak dengan Imam Syafi'i? Tu. Boleh. Jauh beza. Yang tu yang dimaksudkan. Orang alim ada. Cuma nak sampai kepada martabat yang lebih tinggi itu payahlah. Semakin lama semakin berkurang, semakin kurang, semakin kurang. Okey. Kemudian, kalau ikut turutan dia lagi, lepas tu barulah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Selepas keluar Dajjal. Dajjal keluar. Dia meronta ke seluruh dunia. Kecuali dua tempat saja, iaitu Mekah dan Madinah. Dia tak boleh masuk di situ sebab apa? Ada malaikat yang kawal. Kalau kata dia masuk juga, dia akan dicincang. Dia akan ditebas dengan pedang malaikat. Malaikat kawal kawasan tu, Mekah dan Madinah. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kisah Dajjal ni panjang naknya. Antara dia dengan seorang pemuda pun ada juga. Yang awal lain kalau dia lalu tu mesti nak ikut Dajjal. Sebab dia bawa satu sihir yang besar. Allah Ta'ala bagi kuasa dekat dia. Dia nak apa saja jadi. Allah Ta'ala izin. Okey, Sa'ad lah. Okey, kita sambung. Dia nak apa pun, Allah Ta'ala izinkan. Kalau dia kata, dia tunjuk dekat satu tempat tu, Ya ard, unbuti. Wahai tanaman, wahai bumi, jadilah subur, subur betul. Ya sama, imtiri. Wahai langit, turunkan hujan, turun betul. Siapa tak percaya? Semua orang percaya. Pasal dia ada kuasa. Dia tunjuk jadi. Semua orang percaya. Itu adalah fitnah yang terbesar, Dajjal. Sebab tu ulama-ulama, mereka kalau boleh, mereka minta dimatikan sebelum berlakunya kiamat. Walaupun tanda yang pertama. Tanda yang pertama apa dia? Ad-dukhan. Asap yang keluar di muka bumi ni. Asap yang keluar selama 40 hari. Mereka tak mau tengok dah semua tu. Tambah pula, mai pula Dajjal. Lagilah fitnah yang besar. Mereka tak berani nak hidup zaman tu. Tambah kita. Agak-agak berani tak? Tak. Tak berani. Ustaz sendiri pun kalau boleh nak matilah sebelum berlakunya kiamat ni. Okey. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuh Dajjal. Nabi Isa turun daripada langit. Sekarang ni Nabi Isa berada di langit yang kedua. Diangkat dulu ni. Dalam satu peristiwa. Diangkat ke langit kedua. Kemudian sampailah tiba pada masanya nanti Allah Ta'ala akan turunkan Nabi Isa semula. Nabi Isa turun dalam keadaan diiringi oleh dua malaikat di sebelah kanan dan juga di kiri. Turun di situ. Di mana Nabi Isa akan turun? Di satu tempat. Di Menara Putih. Di mana tu?
di Masjid Umawi. Di mana? Di Syria. Turun di situ. Kemudian Nabi Isa turun dalam keadaan rambut disikat rapi lah. Seolah-olah baru lepas mandi. Fresh. Turun tu dalam keadaan segar lah. Berjumpa dengan siapa? Imam Mahdi. Imam Mahdi. Kemudian berlakulah. Waktu tu solat subuh. Siapa yang akan jadi imam? Imam Mahdi kata, wahai Isa, silakan engkau jadi imam. Nabi Isa kata, tak apa, tak apa. Terus jadi imam. Hanglah jadi imam. Maka Imam Mahdi menjadi imam ketika itu. Lepas tu, berlaku pertembungan antara Nabi Isa dengan Dajjal di satu tempat yang namanya Babul Lut. Satu pintu Lut. Di suatu kota di Palestin tu, Nabi Isa akan bunuh Dajjal di situ. Dan Dajjal pun matilah. Ini Ustaz hanya cerita secara ringkas berdasarkan tanda-tanda yang disebut dekat sini. Kemudian barulah tulu'u syamsi min maghribiha. Matahari keluar daripada arah barat. Kalau sekarang matahari dia terbit daripada arah mana? Arah mana? Lah ni. Timur. Timur kan? Nanti ni matahari akan terbit di sebelah barat. Bila terbit daripada sebelah barat, bumi akan jadi pening tak? Dia Ya. terbalik. Seolah-olah kita hari ni, kita duduk berjalan ke depan kan. Tiba-tiba diarah ataupun disuruh untuk jalan ke belakang. Reverse. Nak pergi mana-mana pun reverse. Jadi pening tak? Jadi gelong. Gelong. Jadi gelong salah. Bila matahari terbit daripada arah barat ni, maka tertutuplah pintu taubat. Tak boleh taubat dah. Tak boleh taubat dah. Pintu taubat dah pun ditutup. Dah terlambat dah. Okey. Kemudian, barulah dia ada lagi tu. Dia langkau-langkau. Barulah khurujud dabbah allati tukallimun nas. Keluarnya dabbah, binatang yang melata di muka bumi yang boleh berbicara dengan manusia. Binatang tu macam mana rupa dia? Dia satu binatang yang besar. Dia ganah ke tak? Tak ganah. Kaki dia berapa? Antara 4 ataupun 6. Dia besar tapi tak ganah. Jinak dan boleh berbicara dengan manusia. Boleh bercakap. Keluar daripada mana? Keluar daripada bumi Mekah. Keluar daripada bumi ni. Keluar. Kemudian apa raja binatang ni? Binatang ni dia bawa 2 benda. Satu Steel of Solomon. Satu lagi dia bawa 2. Satu cincin Nabi Sulaiman dan satu lagi tongkat Nabi Musa AS. 2 benda ni je. Binatang ni akan bawa 2 benda ni. 2 benda ni saja. Kemudian binatang ni akan cari orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang kafir. Kalau orang yang beriman, dia akan disapukan dengan tongkat Nabi Musa. Kalau orang kafir, akan disapu dengan cincin Nabi Sulaiman. Orang yang beriman, bila dah kena sapu dekat muka, di wajah, dengan tongkat Nabi Musa, maka wajah dia akan jadi berseri-seri. Sebaliknya orang yang kafir, kalau dia usap dengan cincin Nabi Sulaiman, wajah dia akan jadi kehitaman. Dia akan jadi teruk. Dia akan jadi buruk. Tak ada hari. Hari tu hanya dikenali dengan mukmin dengan kafir saja. Semua orang tahu. Kalau tengok orang ni, muka dia buruk, tahu dah kata kafir. Binatang ni akan cari semua manusia yang ada di bumi pada ketika itu. Tak kira lah dia sembunyi dekat mana pun, semua akan ada. Dia bagi tanda siap dah. Ni orang beriman, ni orang kafir. Dan masing-masing kenal antara satu sama lain lah. Bila dah ada tanda tu. Binatang ni banyak ke tak? Wallahu alam, kita tak tahu banyak mana. Kalau manusia ramai, binatang ni tak tahulah ramai ke tak, banyak ke tak. Dia akan cari dan dia akan meletakkan tanda. Kemudian bila dah habis dah kerja dia apa dia? Kerja dia tu dah
Dia letak tanda dekat manusia. Bila dah habis dah kerja dia, binatang ni pun terus dupus macam dengan orang kata apa, hancur lah. Hancur masuk semula ke bumi. Kemudian apa tanda seterusnya nanti kita sambung lah. Bagi suspense sikit, kita sambung pada episod akan datang. Ni dia cerita tanda-tanda sebelumnya berlaku kiamat. Ni dia masuk terus. Ahwalu yaumil qiyamah wa kurabuhu. Kesengsaraan hari kiamat dan juga keperitan dia lah. Masuk terus hari kiamat ni. Masuk terus kebangkitan. Tanda kiamat yang 10 tu tak disebut lagi. Nanti dalam periksa dia suruh sebut, kalau soalan tanyalah. Kalau soalan dia suruh sebut sebahagian tanda-tanda kecil dengan tanda-tanda besar. Inilah jawapan dia, antara dia. Banyak lagi. Tapi kamu hafal yang ni pun memadai. Okey. Yang pertama, an-nafkhu fisur. Maksud dia apa? Tiupan pada trompet. Asur ni apa? Trompet. Ni. Macam seruling lah. Siapa yang tiup? Malaikat. Malaikat apa? Is apa? Israfil. Israfil. Indama ya'ti yaumul qiyamah. Yang fukhu fisur. Ketika mana datang hari kiamat, ditiup sangkakala. Siapa yang tiup? Malaikat Israfil. Fatantahi tilkal hayatu fil ardi wa fis sama. Maka berakhirlah kehidupan di bumi dan juga di langit. Habis semua hancur. Tak ada yang kekal kecuali beberapa saja. Antaranya ajbuz zanab. Ni tulang hak, kalau tulang belakang kita hak bawah sekali tu. Kat tulang punggung tu. Dia panggil ajmuz zanab. Situ takkan hancur. Memang keras sungguh. Ada antaranya lagi lah yang takkan hancur. Okey, tengok dalil. Wa nufikha fil suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ni apa dia? Maksud dia, dan ditiup trompet, maka matilah siapa yang berada di langit dan siapa yang berada di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali Allah Ta'ala kehendak. Yang benda-benda yang Ustaz sebut tadilah yang tak hancur. Thumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiup kali kedua. Fa idahum qiyamun yanzurun. Bila ditiup yang kedua, barulah manusia ni bangkit daripada bumi yang mati tu kan, yang dikuburkan ataupun tak dikuburkan. Kemudian bangun semula. Bangun semula ke mana? Ke al-hasyru. Ke satu padang, kita panggil padang mahsyar. Mahsyar maksudnya tempat berhimpun. Kita sebutlah biasanya orang kumpul ni di padang. Sebab tu kita sebut padang mahsyar. Berkumpul di mahsyar. Fahuwa suqul ibad. Suqa bukan suku. Suqul ibad ba'da ba'sihim ila mawqifil hisab lil qada'i bainahum. Manusia ni bila dia dibangkitkan, kaki dia tu dia tahu dah nak bergerak ke mana. Ke tempat perhimpunan. Mawqifil hisab. Mawqifil hisab ni apa? Untuk dihisab lil qada'i bainahum. Nak bagi hukuman lah. Nak bagi penghukuman di antara mereka. Hari ini kaki kita boleh kontrol nak pergi ke mana. Tapi di mahsyar nanti kaki kita akan bergerak sendiri. Dan dia tahu dah nak bergerak ke mana. Pergi satu tempat. Langkah kita tak boleh dikawal. Dia bergerak sendirilah. Sampai ke mahsyar. Macam-macam pandangan tentang mahsyar ni. Di situlah yang kita dengar kan. Ada orang yang tenggelam dalam peluh dia sendiri. Ada orang dia dapat payungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu dah bacakan 7 golongan yang mendapat naungan. Yang mana hari itu tak ada naungan melainkan naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala letak macam dengan payung lah. Orang lain matahari seorang sebiji.
Tapi dia boleh lindung matahari itu daripada tenggelam dengan peluh dia sendiri. Siapa dia 7 golongan tu? Hadis tu kamu pun dah baca dah. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ingat tak dia tu? Hello? Tak ingat. Tak ingat? Nanti kita baca lain. Antaranya apa dia? Pemimpin yang adil disebut di situ. Orang yang sentiasa teringat akan masjid. Dalil dia mana? Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika khashrun 'alaina yasir. Hari itu bumi berpecah. Bumi pecah ni maksud apa? Maksud kata hari itu Allah Ta'ala turunkan hujan. Bila turunkan hujan, seolah-olah hujan tu bagi subuk balik tanaman, akan keluar tanaman kan. Ni dia perumpamaan. Nak abang kata apa hari itu? Bumi berpecah. Maksudnya manusia, Allah Ta'ala campakkan semula ruh masuk ke dalam jasad untuk bangkit. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a, berlaku dalam keadaan yang sangat pantas. Sa'da. Dzalika khashrun 'alaina yasir. Itulah dikenali sebagai hari perhimpunan. 'Alaina yasir, bagi kami, bagi Allah Ta'ala ni mudah saja. Allah Ta'ala nak buat satu benda tu mudah je, senang je. Okey? Tengok ahwalun nas fil khashri mukhtalifatun. Keadaan manusia waktu hari perhimpunan tu berbeza. Yang pertama, minhumul hamiluna atqalan ala zuhurihim. Yang pertama apa dia? Di antara mereka, orang yang membawa beban di atas belakang mereka. Ni berjalan nak pergi ke mahsyar ni. Dalam perjalanan cerita dia. Bukan kata duduk di situ. Ni dalam perjalanan nak ke mahsyar. Sebelum sampai ke tempat destinasi tu, dia bawa satu bebanan yang berat. Di atas belakang ni duk tanggung berat. Siapa dia mereka ni? Hum ashabul ghulul, orang yang melakukan dosa. Dosa yang berat lah. Yang kedua, minhumul masyuna ala arjulihim. Yang ni orang yang berjalan secara biasa. Dia berjalan biasa. Macam kita duduk jalan lah. Siapa dia mereka ni? Hum ashabu qillatil a'mal. Mereka ni orang-orang yang sedikit amalan. Amalan kebajikan mereka ni biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Jalan lah. Minhumul ummi. Di antara mereka orang yang buta. Siapa dia? Hum al-ja'iruna fil hukmi. Orang yang melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang buta. Jalan dalam keadaan buta, tak nampak apa. Yang keempat, minhumul masyuna ala wujuhihim. Di antara mereka juga orang yang berjalan dengan muka. Ni muka berjalan macam mana tak tahulah. Seret macam mana ustaz tak dapat nak gambar lah. Seorang pun tak bisa pergi sana. Seorang pun tak bisa balik main cerita. Cuma disebut berjalan dengan wajah, dengan muka. Siapa dia mereka ni? Humul kufar, orang-orang kafir. Minhumur rakibun, ada juga orang yang menunggang. Dia ada kenderaan dia. Siapa dia? Orang yang bertakwa, humul muttaqun. Naik apa? Tak tahu kenderaan apa. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Sama ada tunggangan binatang, kereta ke apa, tak tahulah. Minhumus summu wal bukmu, yang keenam. Ada juga yang pekak dan juga bisu. As-sum tu pekak, al-bukmu bisu. Siapa dia? Humul mu'ajibuna bi'a'malihim. Orang yang takjub dengan amalan mereka. Orang yang ujub, bangga dengan amalan mereka. Di dunia dia ada buat sikit je kebajikan, tapi dia duk rasa dia tu bagus pada orang lain. Tu ujub. Dia main satu rasa dia lebih bagus daripada orang. Yang tu bahaya. Okey?
Masuk pula kepada syafaat. Syafaat di mana? Ha, ni di sini. Selepas padang mahsyar kan? Syafaat di sinilah. Tengah kita duk kumpul tu. Tadi dunia, lepas tu kiamat kan dia cerita. Lepas tu kita pun mati. Lepas tu dibangkitkan. Lepas tu, ni dibangkitkan lah. Jalan, pi mahsyar. Bila pi mahsyar, syafaat di sini. Syafaat di sini. Lepas tu barulah hisab. Jauh lagi ni perjalanan kita tak tahu lah lama mana ni. Dunia ni pun kita duk rasa lama, 60 tahun, 70 tahun. Ni, tambah yang ni, tak tahu lama mana ni. Dunia terang nak sampai tu dia, syurga neraka ni. Tapi kalau orang yang beriman, yang kita belajar alam barzakh sebelum ni apa dia, kalau kata orang beriman, dalam kubur ni dia rasa senang, laluan selepas ni akan jadi lebih mudah, lagi mudah. Tapi kalau kata dia sengsara dekat kubur ni, laluan dia lagi sengsara, lagi teruk, sampai ke neraka. Kita minta laluan kita mudah lah. Bermula daripada mati lagi. Duduk dalam kubur pun kita nak rehat lah. Okey. Syafaat. Syafaat Nabi SAW. Syafaat ni dia banyak. Bukan kata syafaat daripada Nabi saja. Syafaat daripada Nabi itu dipanggil sebagai syafaatul uzma. Syafaat yang agung. Apa dia syafaat? Al-wasilatu wa talab. Iaitu perantara. Nah, syafaat maksudnya perantara. Wa syafa'atu tanqasimu ila naw'ain. Syafaat ini terbagi kepada dua. Yang pertama apa dia? Syafaat yang diterima. Syafa'atu al-maqbulah. Ataupun syafa'atun maqbulatun. Syafaat yang diterima ni apa dia? Wahiyya ma asbatathu nusus syar'iyyah. Yang ada pada dalil-dalil, yang disebut pada dalil nas syarak. Yang kedua syafaat mardudah, syafaat yang ditolak. Wahiyya syafa'atul manfiyah fi nususil kitab wa sunnah. Syafaat yang tak disebut dalam nas. Seperti mana yang orang kafir, mereka minta syafaat. Boleh ke tak boleh? Syafaat yang ditolak. Syafaat yang diterima. Okey, syafaat yang diterima, dia ada 5. Yang pertama, yang paling agung kali dia letak di atas lah, syafa'atul uzma. Syafaat yang paling agung, iaitu al-maqamul mahmud. Kedudukan yang agung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takunu yaumal haul wa takunu yaumul haulil akbar li faslil qada'i wa hiya al-mansusu 'alaiha. Ni syafaat uzma ni yang Nabi bagi dekat kita. Ikut kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak dapat syafaatul uzma ni? Kena banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita tak meninggalkan kewajipan. Bukan kata selawat saja, hak benda wajib ni tinggal. Memang tobat tak dapat dah. Tapi kalau kita wajib buat, lepas tu rajin selawat, insya-Allah dapat syafaatul uzma. Yang kita doa selepas azan dan iqamat tu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Datangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-maqam al-mahmud. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Bagi dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Wa ba'athul maqam al-mahmud. Dan bangkitkanlah Nabi Muhammad SAW di tempat yang terpuji. Bila Nabi ada di kedudukan tu, tempat yang terpuji tu, dia boleh bagi lesen dekat siapa yang dia nak. Itu dipanggil syafaatul uzma. Dia macam dengan, kalau guru ustaz dulu, dia buat perumpamaan macam dengan segelas cawan, ada segelas, dalam tu ada air. Syafaat ni dia macam dengan air dalam tu lah.
Bila kita duk selawat kan, ayat tu dia akan bertambah dan melimpah. Hak limpahan tu mudah-mudahan kena dekat kita. Bila kena dekat kita, maka kita akan dapat kebahagiaan. Macam itulah perumpamaan yang mudah. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh. Boleh tak? Yang nombor 2, asy-syafa'atu fi ziyadati darajat li ahli al-jannah fawqa ma kana yaqtadihi thawabu amalihim. Yang kedua ni, syafaat ni dia meningkatkan kedudukan bagi ahli syurga. Mula dia duduk di level yang biasa, tapi bila dia dapat syafaat tu, kedudukan dia lebih atas. Dia boleh naik atas lagi. Dia dapat syafaat tu. Okay, ini kategori yang kedua. Yang ketiga, asy-syafa'atu fi qaumin istaujabun nara bidunubihim fayaghfirullahu lahum wa yudkhiluhumul jannata istijabatan li syafa'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampailah lah syafaat yang seterusnya ni kepada orang yang wajib neraka dekat depa. Depa ni dah masuk neraka dah. Kalau ikutkan memang neraka dah dengan dosa-dosa yang mereka buat tu. Tapi Allah Ta'ala ampun. Sebab apa? Sebab syafaat yang mereka terima daripada Nabi, daripada malaikat, daripada orang-orang yang syahid dan juga orang-orang yang soleh. Sebab tu jangan benci pada ulama, orang-orang soleh, orang yang buat baik. Kod-kod mereka ni boleh bagi syafaat kat kita. Terutamanya para guru kita lah. Kita duk ngaji dengan mereka. Nanti insya-Allah, kalau kata kita ni amalan kita kurang, kita akan diazab. Nanti insya-Allah lah guru akan sebut, si fulan pernah mengaji dengan aku, tolonglah dia, bantulah dia. Sebab tu kita harap sangat hidup ni jangan nak buat jahat. Jangan terdetik langsung nak buat jahat. Jangan terdetik nak bermusuhan dengan orang, nak pulau kawan ke apa, jangan. Kod-kod mereka boleh bagi syafaat, kita tak sangka. Yang keempat, asy-syafa'atu fi aqwamin an yadkhulul jannata bighairi hisab. Ni paling syok lah. Syafaat kepada kaum yang masuk syurga tanpa hisab. Dia macam dengan, lah ni dia pakai arfid kan, tak pakai dah smart tag. Dekat highway tu kan, jalan terus tak ada dah. Dia punya checkpoint lah. Direct aja. Ni paling syok lah. Ni berapa orang yang boleh masuk? 70,000 orang. Daripada zaman Nabi Adam AS sampai zaman lah nanti ni, 70,000 orang saja. Kita tergolong tak? Tak tahulah. Rasa macam payah. Rasa macam payah. Kamu tak tahulah, kamu rasa apa? 70,000 orang, banyak tak? Senyap ni tengok. Banyak 70,000 orang. Tapi kalau nak tengok penduduk dunia lah ni, 7 bilion, 7.7 bilion. Hak law ni, lu tak termasuk ni zaman Nabi Adam sampai hak nak mati, hak selepas kita ni. Tak tahu berapa bilion daripada dulu sampai law. Yang dapat lesen ni hanyalah 70,000 orang. Jadi probability kebarangkalian kita nak tergolong daripada 70,000 orang tu susah ke senang? Agak susah lah. Bagi ustaz susah lah. Kita nak bersaing tu memang susah lah. Yang kelima pada asy-syafa'atu fi ikhraji qaumin minal mudnimin dakhalun nara wa idkhaluhum al-jannata bi syafa'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ni dia dah masuk syurga, dia dah masuk neraka, kemudian dikeluarkan daripada neraka. Hak tadi ni dosa banyak yang memang ahli neraka, ditulis ahli neraka. Tapi disebabkan syafaat, Allah Ta'ala ampun. Jadi dosa dia tu kira padam lah. Masuk syurga. Yang ni tak. Masuk dulu dalam neraka. Lepas tu dapat syafaat. Baru boleh keluar daripada neraka, masuk syurga. Boleh faham beza dia? Nombor 3 dengan nombor 5. Kau nak kena ulang? Faham. Faham tak? Okey. Syafa'atul mardudah. Syafaat yang ditolak, yang tak diterima.
Apa dia? Ni. Kasyafa'atil lati ya'taqiduha ahlu syirki. Seperti syafaat yang diiktikadkan golongan-golongan musyrik, golongan yang menyekutukan Allah Ta'ala. Apa iktikad mereka? Mereka kata sembahan mereka, Tuhan mereka. Hak sembahan mereka, Tuhan mereka ni boleh bagi syafaat dekat mereka. Hak tu adalah syafaat yang ditolak. Mereka sangka saja sembahan mereka, Tuhan mereka ni boleh bagi syafaat. Padahal boleh tak? Tak Boleh ke tak? boleh. Tak boleh. Okey, kita masuk semula kepada Al-Kausar wal Khawm. Benda yang sama ke tak? Kita tengok sekejap lagi. Duduk kat mana? Al-Kausar. Ni, dia tak sebut ni. Hisab. Lepas tu mizan dia tak cerita. Dia terus pi dekat telaga. Sebelum telaga ni, ada lagi dua. Hisab dengan mizan. Tapi dia terus pi telaga. Tak apalah. Selepas tu, sirat pula. Tapi dia tak sebut. Kamu pun tak perlu hafal banyak. Tapi kamu kena ambil tahulah jalan-jalan dia tu. Sebab kita akan lalu suatu hari nanti. Al-Kausar wal Khawm. Ni, Al-Kausar ni apa dia? Kita duk baca lalu dah. Surah yang menjadi favourite kita. Pasal pendek. Inna a'tainakal kautsar. Kita duk baca lalu. An-nahru alladhi wa'adallahu bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu sungai yang Allah Taala janjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khawd huwa majma'ul ma' alladhi yashrabu minhu al-mu'minun. Khawd ni apa dia? Telaga ni adalah ni tempat yang ada air yang diminum oleh orang-orang yang beriman sahaja. Siapa dia orang beriman? Alladzina 'amilus shalihat, orang yang melakukan amal soleh min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut sini al-kautsaru wal khawdu huma mutaradifan. Benda ni al-kautsar dengan khawd ni, telaga ni adalah seerti. Seerti. Khawd nyantu, kautsar pun nyantu juga. Yang ni dalam satu pandangan lah. Kalau kita baca yang lain, al-kautsar ni sungai dalam syurga. Khawd ni, telaga ni adalah cabang-cabang sebelum masuk dalam syurga. Anak sungai, dia macam anak sungai lah. Daripada syurga, tapi dia ada cabang yang kecil. Khawd. Dalil daripada inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Dalil dia dekat mana? Ni dekat al-Kausar ni saja. Inna a'tainakal kautsar. Luah dak telaga ni. Luah dah yang Nabi cerita, telaga aku seolah-olah ni Nabi cerita luah ni. Luah dia daripada San'a di Yaman hinggalah ke Madinah. Berapa ribu kilometer jauh lah. No. Telaga tu punya besar daripada Yaman sampai ke Madinah. Ataupun dalam hadis yang lain Nabi sebut masirata syahrin. Kalau dalam perjalanan tu mengambil masa sebulan. Daripada hujung ni nak pergi sampai hujung sana sebulan ambil masa. Tu telaga Nabi. Luas ke tak? Luas. Luas lah. Umat Nabi pun umat yang paling ramai. Umat Nabi SAW. Lepas tu dia punya cawan dah. Cawan dah. Hak kita nak cedok minum tu. Banyak mana? Sebanyak bintang di langit. Banyak tak? Banyak lah. Tapi kita berpeluang tak? InsyaAllah lah. Mudah-mudahan kita akan berpeluang untuk minum air daripada telaga Al-Kausar. Air dia lebih putih daripada susu. Air dia lebih putih daripada fiddah. Fiddah ni apa dia? Perak. Air dia putih. Ahla minal asal. Dia lebih sedap daripada madu. Madu tu sedap dah. Tapi air daripada telaga Al-Kausar ni lagi sedap. Luas, besar, gelas dia pun banyak. Tapi kita harap-harap kita boleh minum air daripada telaga Al-Kausar.
Yang Nabi sabda dia, kalau siapa minum air daripada telaga aku, dia tak akan dahaga selama-lamanya. Kita naklah yang tu. Kalau kata tak berpeluang, laluan dia ke mana? Laluan dia ke neraka. Kita takut yang tu. Harap-harap dengan perluasan telaga Al-Kausar ni dan juga gelas dia banyak, kita dan lah nak ambil satu, pergi cedok sikit minum. Kita optimis lah. Bukan kita duk bayang telaga tu, telaga kolah masjid tu. Kolah masjid tu besar mana pun, ataupun swimming pool kalau kita tengok kan, panjang dia 50 meter, 25 meter. Tu pun panjang dah. Kira banyak dah. Ayak yang ada dalam tu, kira besar dah. Tapi ni tak. Nabi habaq jarak dia daripada Son'a sampai ke Madinah. Daripada Yaman sampai Madinah, perjalanan sebulan. Okey. Lepas tu kamu jawablah soalan daripada sini ke sini. Lepas tu, sepatutnya kita kena cover 2-3 tajuk lagi. Nak masuk tak tajuk Fitratullah? Hadis. Ke tak boleh pi dah? Tak boleh Ustaz. Ha? Tak boleh. Boleh sambung lagi? Ikut je. Ikut je. Alia nak sebut apa Alia? Tak. Saya nak tanya. Kan Ha? Tak dengar Alia kuat sikit. saya nak tanya kan nanti kan Nak tanya. Kuat sikit suara. kan bila Kuat lagi boleh tak? Dekat. kan bila orang Islam menang, nanti orang kafir akan sembunyi dekat Tak jelas lah Alia. Speaker Ustaz dia slow sikit. Update tau. nanti kan orang kafir kalau dia pakai sembunyi dekat belakang pokok korkot tu kan. So kenapa pokok tu Kenapa pokok tu? tak, kenapa kan nanti kan kalau dia bersembunyi belakang pokok lain kan, pokok tu akan bagi tahu yang ada orang kafir dekat belakang pokok tu, tapi kenapa dekat belakang pokok korkot tu pokok tu tak bagi tahu yang ada orang kafir kat belakang dia? Apa cerita dia? Oh, soalan dia kenapa di akhir zaman nanti semua batu boleh bercakap, pokok boleh bercakap, kecuali satu pokok saja, satu pohon je yang namanya Gharqad. Kalau Yahudi sembunyi belakang dia, pokok tu tak akan bagi tahu. Tu soalan dia. Yang tu disebut dalam hadis. Tu rahsia. Mukjizat Nabi SAW. Nabi sebut perkara yang akan datang. Nabi habaq dah di akhir zaman nanti, semua umat Islam akan berperang dengan Yahudi. Dan semua benda boleh bercakap, akan beritahu Yahudi duduk di sini, duduk di sini, duduk di sini, kecuali satu pokok saja, pokok Gharqad. Kalau kita tengok negara Israel, orang ceritalah Ustaz tak kisah pergi. Mereka tanam pokok tu banyak di sana sebab mereka percaya hadis. Tapi mereka tak beriman. Tu bangsa Yahudi. Yahudi ni dia percaya semua tu. Tapi iman tu tak masuk dalam hati mereka. Pokok tu saja yang akan merahsiakan di mana Yahudi berada. Tapi kalau benda-benda lain akan bercakap. Batu pun boleh bercakap. Nak tahu tak tahu, betul tak betul, kita dah rasa macam dengan dongeng kan. Nanti tunggulah akhir zaman nanti. Yang tu disebut dalam hadis Alia. Bila hadis ni kita kena percaya lah. Kita kena yakin dan percaya lah apa yang Nabi abang. Okey. Lagi soalan? Tak ada dah. Mana lagi 7 orang tak masuk? Kelas ni ada 21 orang kan? 20. 20. Kalau 20, lagi 6 orang tak masuk. Seorang dia beritahu dah dekat Ustaz dia tak boleh masuk. Lagi 5 orang. Nanti Ustaz carilah
Saat nak tengok nama, kita tengok sikit. Danish ada, Iqbal ada, Syamil ada. Ain Sofia mana? Tak ada. Okey, ada soalan lagi? Okey. Dapat ah. Hari ni kamu belajar tentang apa? Cuba sebut sikit tanda-tanda kiamat yang kecil apa dia? Sebut seorang. Dina Mastura apa dia? Nabi diwafatkan. Nabi wafat and then lahirnya Nabi juga pun tanda-tanda kecil Lahirnya kiamat. Kan Nabi. Okey. Kemudian Lepas tu ibu lahirkan tuan. Lepas tu ilmu dah makin berkurang sebab kematian ulama. ahsanti. Okey. Luqman. Cuba jawab soalan ustaz. Soalan dia, susun ikut turutan perjalanan hari kiamat sampai ke neraka. Mula dengan apa? Mula dengan Luqman. Mujahid. Apa dia jawapan dia, Mujahid? Tadi ustaz dah tunjuk dah gambar perjalanan. Tak ada screenshot Ustaz. Kadang screenshot. Alia? Perjalanan. Siapa boleh jawab? Danish. Dunia, lepas tu kubur, Lepas Pasal- kubur, lepas kiamat, kiamat. Tadi lepas tu bangkit kan? hari Lepas tu? kebangkitan pada mahsyar, syafaat, hisab. Lepas tu Syafaat, hisab, lepas tu mizan, mizan. Lepas mizan, telaga, laga. Lepas laga, sirat, sirat. Lepas sirat, neraka, syurga. syurga neraka. Ahsan tak, Danish. Terbaik lah. Okey. Soalan lah. Cerita sikit sifat-sifat telaga Al-Kausar. Siapa nak jawab? Tak apa. Siapa nak jawab? Ni, Ustaz, Alisla. lu ada Mujahid. daripada Yaman ke Madinah. Lagi? Masuk gelas dia. Sekali cedok. Dia punya banyak dia. Macam bintang di langit. Sekali cedok ke banyak Sekali cedok. gelas? Sekali cedok. Bilangan gelas tu sebanyak bintang di langit. Bilangan gelas. Bukan kata Rasa dia punya ayak tu lagi putih dari susu. lagi. Lagi sedap dari madu. Ya, ahsan tak Mujahid. Okey, alhamdulillah lah. Boleh jawab. Agak-agak dalam Pak nanti kamu ingat dah apa yang kamu nak tulis. No? Keadaan-keadaan semua ni. Lepas tu dalil-dalil. An-nafkhu fis-sur. Apa dia ni? Tiupan sangkakala. Lepas tu al-khasyar, syafa'ah. Ni ahwal dia apa dia? Ahwal ni benda besar ni. An-nafkhu fis-sur, al-khasyar, syafa'ah. Nanti insya-Allah lah apa buka sekolah nanti Ustaz cadang nak order buku.
Hello. Kelas dah habis ya? Tak habis lagi. Terkeluar. Ustaz tertekan pangkah tak Ustaz? Kot. Ha, Bertimbus. sambung kat mana tadi? Ni. Ustaz nak bagi buku. Apa nama, kalau kata buka sekolah nanti, Ustaz cadang nak order satu buku. Buku ni lah, buku latihan kamu. Sebab kalau tunggu yang free punya, tak tahulah sebab sekarang ni Ustazah Nadia pun dia tak sihat kan. Tak tahu bila boleh semula ke sekolah. Jadi kita akan order lah. Kamu standby duit lah. Duit raya banyak kan? Ke habis banyak dah beli mercun? Ya, Tak. Tak. Tak banyak ke tak beli mercun? Tak dapat. Tak beli mercun. Tak dapat duit raya. Jadilah Ustaz Ijazi bagi hari tu RM40 seorang. 20. RM20 cukup lah untuk kamu beli buku. Nanti kita order lah buku tu. Lepas tu sambil-sambil tu kamu hafal lah. Sebab kamu nak SMA pun tak lama. Sat je berjalan celak bulan 11 lah. Lah bulan 5. Sat je. Ni sekolah pun tak tahu lagi ni boleh buka ke tak. Kes pun tak stabil lagi. Kemarin tinggi 6,000 lebih. Ustaz takut tak buka je. Bila tak buka, nanti dia bagi 3/5 saja yang pergi sekolah. Lepas tu kamu di rumah je hari-hari. Di rumah macam ni tengok. 13 orang yang masuk, 8 orang tak masuk. Okey. Yang tu saja noh. Wallahualam. Start rakam lah. Okey, saya stop. Nanti kalau siapa start PM dia, tolong download dan hantar semula ke Telegram Ustaz lah. Okay, terima kasih banyak. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Al. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.